aflaha, sesungguhnya aflaha telah berjaya. Telah berjaya. Aflaha fi'al. Kalau isim al-falah, kita selalu dengar dalam azan, hayya 'alal falah. Jadi dari segi bahasa, apa makna al-falah? Al-falah maksudnya ialah an-najah bihusulil matlub wan najatu minal makruh. Tengok bahasa Arab. Ramai orang sebut al-falah kan? Apa? Cinta generasi al-falah. Tapi sebenarnya apa makna al-falah? Dari segi bahasa, an-najah. Najah makna berjaya. Berjaya bihusulil matlub, mendapat husul, hasil, mendapat al-matlub, apa yang diinginkan, apa yang dituntut. Satu. Jadi al-falah, pertama dia dapat apa yang dia nak. Yang kedua, wan najatu, selamat. Dan selamat minal makruh, dari apa yang dia benci. Jadi kalau ada dua ni, al-falah lah dia, ataupun al-muflihun. Okey. Saya nak tanya, dalam kehidupan kita ni, daripada dulu sampailah sekarang, ada tak semua benda yang kita nak kita dapat? Ada tak? Tak ada kan? Dan tak semua yang kita tak suka kita dapat elakkan? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, mana kita belum muflihun. Kita belum muflihun. Sebab itulah kalau sebut al-muflihun ataupun al-falah ataupun aflaha, bila disebut dalam Al-Quran, maksud dia apa dah? Berjaya mendapat apa yang diingin. Apa dia yang diingin oleh manusia? Apa yang diingin oleh manusia? Rehat, tenang, tak ada gangguan, tidak takut, tidak sedih, tidak tua, tidak mati. Semua tu ada di syurga. Maknanya, berjaya masuk syurga. Yang kedua, selamat daripada benda yang dibenci. Apa yang paling dibenci oleh manusia? Iaitu azab neraka. Maka, bila sebut al-falah, mesti ada dua. Satu, masuk syurga, berjaya masuk syurga. Yang kedua, selamat daripada neraka. Barulah dipanggil berjaya. Adapun berjaya kat dunia, dia tak guna perkataan al-muflihun ataupun al-falah. Cuma di dunia ni satu proses untuk mendapat al-falah di akhirat. Bolehkah? Dalil yang menguatkan lagi hujah bahawa al-falah tu bukan di dunia. Cuba buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 185.
185. Kita tak ambil semua, ambil bahagian bawah. Faman zuhziha. Anin nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Surah Ali Imran ayat 185. Okey. Allah kata apa? Faman zuhziha. Maka barang siapa yang zuhziha pada? Yang dijauhkan. Dijauhkan anin nar, daripada neraka. Wa udkhila, dan dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faza. Maka sesungguhnya dia telah berjaya. Faza dengan al-falah sama. Ini dalil menguatkan lagi bahawa kejayaan yang sebenar ataupun al-falah yang sebenar, mesti kita dapat apa yang kita nak. Apa yang kita nak? Tentulah kemuncaknya syurga. Dan yang kedua, mesti selamat daripada benda yang paling kita benci. Apa dia? Bukan kepanasan dunia, tapi kepanasan api neraka. Barulah boleh dikatakan al-falah. Ataupun kalau orang, al-muflihun. Okey. Sekarang, siapa yang berjaya ni? Siapa yang al-muflih? Allah kata dalam surah Asy-Syams, sesungguhnya telah berjaya man. Siapa yang zakkaha. Zakkaha apa dia? Zakkaha, siapa yang mensucikannya. Mensucikannya. Nya ni balik pada apa ni? Ha ni. Balik kepada jiwa, nafs. Orang tanya kalau belajar bahasa Arab, ha ni dhamir muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muannas. Jadi perkataan nafsin ataupun nafsun, muzakkar ke muannas? Jawapan dia ialah nafsun, perkataan muannas. Walaupun tak ada tanda mu'anas. Tanda mu'anas macam tanda merbutah. Madrasatun, sayyaratun. Tapi nafsun tak ada tun. Tapi dia tetap mu'anas, dipanggil mu'anas majazi. Okey. Jadi siapa yang sebenar berjaya ni? Man zakkaha. Siapa yang mensucikan jiwanya. Ya Allah. Tengok umat Islam sekarang, majoritinya dah lari daripada kaedah Al-Quran. Kaedah untuk mendapat kejayaan selari dengan Al-Quran. Mereka dah tersasar jauh. Mereka dah tersasar jauh. Tanyalah siapa-siapa di kalangan orang Islam, apa cara kamu nak berjaya? Dia akan jawab apa? Okey. Dia akan jawab apa? Kena belajar bersungguh-sungguh. Kena pergi sekolah. Kalau berniaga, kena sungguh-sungguh. Jangan buat main-main. Kena ada modal yang besar. Siapa yang cakap tu? Orang Islam. Orang Islam mana yang baca Quran sabang hari? Tapi Quran itu, Quran bagi kaedah yang berbeza dengan apa yang mereka fikir dan mereka laksanakan. Quran kata, kalau nak berjaya, bukan pergi ke sekolah. Bukan belajar 3M. Membaca, mengira, menulis. Nak berjaya ialah bersihkan jiwa. Sebab itulah Rasulullah buta huruf. Tapi dia adalah orang yang berjaya. Dan ramai di kalangan para sahabat yang masuk Islam di peringkat awal, bukan orang yang intelek. Bukan golongan terpelajar. Orang biasa. Hamba abdi. Tapi mereka orang yang berjaya di sisi Allah. Kenapa? Sebab mereka ikut kaedah Al-Quran. Mereka menyucikan jiwanya. Ramai orang Islam suci pakaian. Suci badan. Suci rumah. Suci kereta. Muka satu jerawat pun tak ada.
tapi hatinya kotor. Hatinya, jerawat di hatinya lebih besar daripada hati dia. Sebab apa? Ayat ni dia baca ni, qad aflaha man zakkaha. Okey? Timbul soalan, macam mana nak bersihkan jiwa? Kaedah nak berjaya kena bersihkan jiwa. Soalan seterusnya, ini tadabbur. Dalam ayat ini Allah tak beritahu. Allah tak beritahu. Jadi kalau kita baca terjemahannya, itu mungkin setakat tafsir. Orang yang berjaya ialah orang yang bersihkan jiwa. Kita pun sama ayat seterusnya. Dan telah rugilah orang yang mengotorkan jiwa. Allah tak beritahu bagaimana nak bersihkan jiwa. Kita pun bertanya, itu tadabbur. Tadabbur ialah memikirkan, bila sampai ayat ke hujung, kita patah balik. Ni nak berjaya kena bersihkan jiwa. Kita pun tanya, macam mana cara nak bersihkan jiwa sehingga aku menjadi orang yang berjaya? Itu tadabbur. Sebab itulah baca Quran tak boleh satu ayat, tak boleh satu surah, tak boleh surah Yasin sahaja. Sebab setiap ayat menterjemah, menghuraikan maksud ayat yang lain. Berapa banyak ayat lain menceritakan cara membersihkan jiwa. Okey, antaranya dalam surah Al-Balad. Surah Al-Balad ni sebenarnya selepas surah Asy-Syams. Walaupun kita akan belajar, tapi tak apalah, kita tunjukkan. Allah kata, apa tadi? Wahadainahu an-najdain. Kami tunjukkan jiwa itu dua jalan. Kami tunjukkan satu jiwa itu dua jalan. Jalan fujur dan jalan taqwa. Jalan syar dan jalan khair. Kemudian, Allah kata apa lepas tu? Wahadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Wama adraka mal aqabah. Kemudian fakku raqabah. Atau it'amun fi yaumin zi masghabah. Fi yaumin zi masghabah. Miskinan yatiman za maqrabah. Kemudian au miskinan za matrabah. Okey. Kita nak bersihkan jiwa yang ada dua kaedah lah. Cara tariqatu tazkiyah. Tariqatu at-tazkiyah. Tariqatu tazkiyati an-nafsi. Jalan ataupun cara tazkiyah membersihkan jiwa. Dia ada dua lah. Satu dipanggil takhliyah. Yang kedua tahliyah. Takhliyah ni dalam bahasa Arab mana? Tinggal dan bersihkan. Clear. Takhliyah lebih tepat makna clearkan. Clearkan apa ni? Sifat-sifat yang buruk. Yang paling utama, kufur, syirik,
maksiat, cinta dunia, clearkan semua sekali. Takhliyah makna buang. Buang ataupun bersihkan. Bersihkan semua apa dah? Syirik, kufur, maksiat, cinta dunia, sifat-sifat mazmumah. Kalau tak berlaku proses ni, tak akan berlaku proses yang kedua. Proses yang kedua apa dah? Menghiasi. Tahliyah makna memenuhi ataupun menghiasi. Dah proses bersih semua sekali. Contohlah, ini jiwa kotor. Ada maksiat, ada kufur, ada riak, ada dengki, ada dendam. Kita nak zakah, bersihkan jiwa. Jangan terus kita pergi belajar tadabbur, tapi sifat kotor kita tak buang. Dia tak akan masuk. Sebab itulah ada orang pergi belajar Quran ke, belajar hadis ke, tapi jiwa dia tetap kotor. Sebab apa? Proses pertama tak berlaku. Akidah dia masih syirik, masih percaya pada orang, masih bergantung pada orang. Jadi proses pertama kena berlaku, iaitu bersihkan. Jangan ada pun, sikit pun, syirik ke, riak ke, buat apa-apa kerana orang. Takut kepada orang, bergantung pada orang. Bagi bersih. Itu proses takhliyah. Ini kha, tulisan sama. Yang beza, ini kha, ini ha. Takhliyah, yakni tahliyah. Okey, dah kosongkan semua. Masukkan apa? Tauhid yang paling asas. Buang syirik, buang kufur, masukkan tauhid. Tauhid kepada Allah. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh ikut sunnah lah. Sunnah. Sebab itulah kita biasa mendengar soalan. Dan saya selalu ditanya soalan. Kenapa saya dah belajar banyak tapi susah nak berubah? Sebab dia belajar dalam keadaan hati dia penuh dengan kekotoran. Penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Jadi benda yang baik tak akan masuk. Hati adalah, ilmu adalah nur. Quran adalah nur. Dan nur tak akan masuk tempat yang kotor, tempat yang gelap. 20 tahun belajar tak berubah. Tapi kalau hati bersih, satu ayat dia boleh berubah 180 darjah. Okey? Jadi proses nak bersihkan jiwa, pertama kosongkan. Yang kedua, dah kosong semua, barulah masukkan tauhid kepada Allah. Masukkan akidah. Masukkan tawakal hanya kepada Allah. Masukkan takut hanya kepada Allah. Dia tak takut pada siapa dah. Kepada orang, kepada rezeki, pada kematian. Dia tak takut. Kita kadang-kadang dah belajar kan, tapi tak berani nak cakap pada anak kita. Tak berani nak tegur. Tak berani nak tegur suami. Kenapa? Sebab proses takhliyah tak berlaku. Ada unsur syirik. Apa dah? Iaitu takut pada orang. Takut orang kata. Itu ada unsur syirik. Takut mesti hanya kepada Allah sahaja. Okey? Setelah kosong semua, barulah kita masuk benda-benda yang baik. Tauhid, amal soleh. Antara amal soleh, yang ni. Allah kata apa? Wahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada jiwa itu dua jalan. Kebaikan dan keburukan. Falaktahamal aqabah. Maka, rempuhlah. Iktahim, dalam bahasa Arab, iktahim makna rempuh dengan kuat. Rempuh apa ni? Aqabah. Tengok Allah guna perkataan iktahama, makna rempuh dengan kekuatan. Sebab apa? Nak buat kebaikan bukan satu benda yang mudah. Nabi kata, Huffati al-jannatu bisyahawat.
Semua kebaikan yang membawa ke syurga dipenuhi dengan bil makarih, dengan benda yang nafsu tak suka. Nak sedekah, nafsu tak suka. Nak berzikir, tak suka. Nak bangun malam, tak suka. Sebab tu Allah kata, falaktahama, rempuh dengan kekuatan. Kalau nak buat kebaikan dengan sambil lewa aja, dia tak jadi. Kena lawan nafsu, kena kuatkan sabar. Okey? Jadi Allah kata, setelah kami tunjuk dua jalan, satu keburukan, satu kebaikan, macam mana kamu nak buat kebaikan ni? Falaqtahama, rempuhlah Aqabah. Aqabah ni satu halangan, satu benteng yang kuat dan kukuh. Kita nak rempuh mestilah benda tu kuat. Kalau benda tu kecil, nipis je, orang tak panggil rempuh. Apa dia? Nafsu ni. Aqabah ni, Allah kata selepas itu, wama adraka mal aqabah. Apa Aqabah? Apa halangan yang kamu kena rempuh? Ataupun selepas itu kamu akan laksanakan. Wama adraka mal aqabah. Apakah itu halangan yang kamu kena rempuh? Fakku raqabah. Apa makna fakku? Apa makna fakku? Fakku makna buka. Kadang-kadang orang Arab, dia cakap apa? Fukul bab. Fukul bab. Fuku tu daripada fak. Mana buka pintu. Fakku, buka. Raqabah. Raqabah makna leher. Iaitu hamba. Apa kaitan leher dengan hamba? Hamba ni biasanya macam orang tak bebas. Macam leher dia diikat. Nak buat apa-apa kena tanya majikan. Jadi bagaimana nak jadikan dia orang merdeka? Kamu merdekakan dia. Iaitu di zaman sekarang mungkin tak ada kok. Tapi di zaman Nabi banyak. Tawanan perang jadi hamba. Jadi macam mana nak jadikan dia merdeka? Kamu beli hamba tu dan kamu merdekakan dia. Antara sahabat yang suka memerdekakan hamba ialah Uthman bin Affan. Diriwayatkan setiap hari Jumaat, setiap minggu, ada je seorang hamba dia akan merdekakan. Jadi merdekakan hamba ni senang ke susah? Senang ke susah? Senang ke susah? Kenapa susah? Dia hamba orang-orang biasa kan, bukan orang hebat pun, bukan orang kaya, bukan keturunan mulia. Kadang-kadang bangsa Afrika muka pun tak cantik. Kemudian bila merdekakan hamba, tak ada pulangan pada kita. Jadi habis, kalau bahasa kasar, perhabis duit je. Kita beli dia, kemudian merdekakan dia. Kita tak dapat apa-apa di atas kertas pada saya. Sebab tu benda tu susah. Bila susah, Allah kata rempuh, lawan nafsu. Orang biasa, kalau nak bagi bantuan pada orang yang berada ataupun ada masa depan. Supaya apa? Supaya yang kita memberi ni ada pulangan satu hari nanti. Itu mudah. Tapi nak bagi orang miskin, nak merdeka ke hamba, satu perkara yang susah sebab tidak ada pulangan. Maka Allah kata rempuh. Ini cara nak bersihkan jiwa. Satu benda yang berat, satu benda yang susah. Yang kedua, ataupun it'amu fi yaumin zi masghabah. Ataupun it'am, memberi makan pada hari yaumin, pada hari zi masghabah, kelaparan, ya Allah. Dalam keadaan masyarakat ataupun satu kampung tu kelaparan, kita pula taklah kenyang sangat. Kita nak bagi pada mereka yang lapar. Itu satu benda yang sukar. Sebab tu Allah kata rempuh, lawan nafsu, sabar. Dan itulah yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Bila lapar, jangan cari untuk kita dahulu. Bagi dulu orang lain yang lapar, dah habis semua, baru ambil pada kamu. Itu Aqabah. Itu cara nak bersihkan jiwa. Tapi kalau asyik kita je kenyang, orang lain lapar, kita tak peduli, jiwa kita memang kotor. Jiwa kita kotor. Kemudian, bagi makan pada hari kelaparan. Siapa ni? Keutamanya apa? Keutamanya ialah bagi makan kepada anak yatim. Anak yatim pula keutamanya siapa? Za maqrabah, yang ada hubungan keluarga. Anak yatim, sepupu kita,
dengan anak yatim yang tak ada hubungan. Dahulukan sepupu. Dan yang kedua, miskinan. Halangan yang kita kena rempuh untuk bersihkan jiwa ialah bagi makan pada orang miskin, za matrabah. Matrabah daripada turab. Matrabah daripada turab. Turab mana dia? Tanah. Apa maksud ni? Orang miskin yang ada tanah. Ada tanah pula. Macam kaya pula. Bukan. Maksudnya orang miskin ni, dia tak ada rumah. Rumah dia atas tanah aja. Tidur bawah jambatan. Tidur kat bangsa buruk. Seolah rumah dia ialah tanah. Ni berapa ramai masih ada ni. Tapi tak ramai yang mencari ni. Tak ramai yang mencari. Jadi kalau kita tak cari orang miskin, tak bantu orang anak yatim, maka kita susah untuk bersihkan jiwa. Sebab Allah kata ini salah satu syarat. Salah satu syarat nak bersihkan jiwa. Benda yang paling sukar, membantu, memberi makan golongan ni yang kelaparan. Okey? Dan banyak lagi. Kalau ada masa saya akan sebut cara-cara nak bersihkan jiwa. Antaranya ialah baca doa. Baca doa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa yang selalu saya baca setiap kali mula kuliah. Dan ini daripada hadis sahih. Apa dia? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini daripada hadis sahih dan sangat penting kita baca. Jadi kalau nak baca setiap hari, setiap waktu, wajib kita hafal. Kalau tak hafal, kita tak boleh baca. Terjemahannya, Allahumma ya Allah ati. Ati apa dia? Ati berilah. Nafsi, jiwaku ni. Ya Allah bersumpah dengan jiwa. Dan jiwa ni ada fujur, ada taqwa yang kita minta pada. Ya Allah ati berilah jiwaku taqwa. Kena minta. Selain pada kita usaha tadi, bersihkan hati pada syirik, kufur, maksiat dan sebagainya, dan kita isi dengan taqwa, dengan tauhid, kita kena minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Jangan bagi fujur. Asyik fikir nak dunia aja. Asyik tamak dunia aja, tapi akhirat tak tamak. Kemudian wazakkiha. Zakkiha apa dah? Inilah. Kalau zakkaha fi'il madhi past tense, dia telah membersihkan. Kalau zakki fi'il amar, perintah. Tapi kalau daripada kita hamba kepada Allah, dia tak panggil perintah, dia panggil doa. Ya Allah, bersihkan jiwaku. Bersihkan. Aku dah usaha tapi tak bersih juga. Aku lemah, tak ada kekuatan. Tolonglah ya Allah, bersihkan jiwa aku. Kadang-kadang kita nak didik anak kan. Geram anak tak dengar cakap. Kita pun tak sabar. Jiwa kita pun kotor sebab tak sabar. Jadi kalau jiwa kita kotor, bagaimana nak bersih jiwa kotor yang lain? Kita nak bersih jiwa kotor yang lain, asasnya kita kena bersihkan jiwa kita. Sebab apa kita minta pada Allah untuk bersihkan jiwa? Sebab anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang boleh membersihkan jiwa. Pergilah jumpa ustaz ke, pergilah jumpa ulama, pergilah jumpa Nabi. Nabi tak boleh bersihkan jiwa. Yang boleh bersihkan jiwa hanya Allah. Sebab tu Nabi kata pada Fatimah, Fatimah, selamatkan diri kamu daripada neraka. Aku tak akan boleh membantu kamu walaupun aku Rasulullah. Walaupun aku bapa kamu. Sebab aku adalah manusia. Kamu sendiri selamatkan diri kamu dengan cara apa?
minta bantuan pertolongan daripada Allah. Dan kita mengaku juga anta walijuha. Engkau yang menolong, engkaulah yang menguasai nafsu. Sebab tu kena minta pada engkau. Sebab engkau yang mencipta, engkau yang mengawalnya. Kemudian wa maulaha yang menguasai nafsu. Jadi doa ni saya selalu baca setiap kali sebelum kuliah. Tapi sebenarnya doa ni bukan untuk ustaz sahaja, bukan untuk ketika mula kuliah saja, tapi untuk semua jiwa-jiwa manusia yang nak bersih, yang nak dibersihkan oleh Allah. Hafal doa ni dan bacalah setiap hari. Setiap hari. Okey? Kemudian Allah beritahu, wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya khaba. Kalau aflaha berjaya, khaba lawan dia. Ini antara mudah untuk kita faham Al-Quran, iaitu Quran bawa bahasa yang berlawanan. Kalau zakka lawan dia khaba. Jadi kalau kita tahu aflaha makna berjaya, kita akan tahu secara automatik khaba makna gagal. Khaba makna celaka. Kalau zakkaha makna dia bersih, maka lawan dia dasaha, maka makna dia kotor. Telah rugilah ataupun celakalah. Siapa ni? Yang celaka bukan orang miskin. Yang celaka bukan orang kampung. Yang celaka bukan orang yang gagal dalam kehidupan dunia. Yang celaka ialah orang yang siapa yang mengotorkan jiwanya. Mengotorkan. Anak kita SPM 9A, tapi habis masa main game. Sebenarnya anak kita gagal. Anak kita dalam bahaya sebab dia sedang mengotorkan jiwanya. Ada pula seorang anak kita gagal dalam SPM, tapi jaga solat, tutup aurat. Anak kita beruntung. Anak kita berjaya dalam proses untuk mendapat kejayaan. Sebab jiwanya bersih. Jadi ukuran kejayaan dan ukuran kegagalan bukan mengikut kepala manusia, tapi mengikut pencipta manusia. Berjaya hati bersih, bukan berjaya dalam pendidikan, dalam perniagaan. Kotor, celaka, gagal, bukan gagal dalam kehidupan dunia, tapi yang kotor, yang gagal, yang celaka ialah yang jiwanya kotor. Bagaimana jiwa tu boleh jadi kotor? Lawan sanalah. Kalau dia tak bersihkan jiwanya, automatik jiwa dia kotor. Kalau dia tak isi dengan tauhid, dia syirik, kotor. Kalau tak belajar Quran, tak belajar tadabbur, jiwa dia automatik kotor. Sebab asas untuk membersihkan jiwa ialah Al-Quran. Asas untuk membersihkan jiwa ialah Al-Quran. Sebab itulah masyarakat jahiliah Mekah, jiwa mereka kotor. Bunuh anak hidup-hidup, sembah berhala, patung, 360 patung, rasuah, berzina secara terbuka, tempat pelacuran secara terbuka, semua jiwa kotor. Tapi setelah Nabi bawa Al-Quran, Nabi berjaya dengan izin Allah melalui Al-Quran membersihkan jiwa mereka semua. Jadi siapa yang tak faham Al-Quran, tak ikut ajaran Al-Quran, confirm jiwanya kotor. Dan siapa yang faham Al-Quran belum tentu jiwanya bersih. Yang betul-betul bersih ialah yang faham Al-Quran dan ikut ajarannya. Okey, kemudian Allah bagi contoh. Subhanallah, sayang Allah pada kita. Bukan Allah bagi kaedah sahaja. Jiwa kotor, jiwa bersih. Bukan kaedah sahaja. Tapi Allah bagi contoh supaya kita nampak jelas. Kalau kotor, apa kesannya? Biasa-biasa ke ataupun kesannya sangat dahsyat? Kalau jiwa bersih, apa akibatnya? Okey, contohnya apa? Kazzabat. Sekarang Allah bagi contoh jiwa yang kotor. Kazzabat, telah berdusta.
telah berdusta Samud, kaum Samud. Tengok. Jadi kalau nak bersihkan jiwa, saddaqah. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Asas untuk membersihkan jiwa mesti saddaqah, membenarkan semua yang Allah cakap. Percaya semua yang Nabi cakap. Dan bila tak percaya, dia telah mengotorkan jiwa. Kazzabat. Contoh kaum Samud, dia mengotorkan jiwanya dengan apa? Dengan kazzaba. Dia mendustakan apa yang dibawa oleh rasul mereka, iaitu Nabi Saleh alaihissalam. Bitaqwa, dengan sifat melampau. Kaum Samud kotor jiwanya dengan cara mendusta. Jadi semua yang tak percaya pada Quran, sama ada dengan kata-kata atau perbuatan. Kadang-kadang dengan kata-kata macam orang kafir, dia kata cerita Quran ni cerita bohong. Sunnah Nabi tak boleh pakai. Kadang-kadang orang Islam dia tak dustakan Quran dan hadis dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dia tak kata Quran bohong, tapi dia tak ikut ajaran Al-Quran. Itu termasuk kazzabat. Dia tak kata sunnah Nabi tak boleh pakai, tapi dia tak ikut. Dia ikut sunnah orang ramai. Dia termasuk orang yang kazzabah, orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi kaum Samud mengotorkan jiwa dengan kazzabah. Kemudian dalam kaum Samud tu yang paling kotor siapa? Ataupun izin ba'asa. Ketika mana ba'asa, bangkit. Imba'asa ni bangkit dengan cepat. Dalam surah ni Allah ringkaskan. Bila kaum Nabi Saleh tak percaya pada Nabi Saleh, bahkan mereka minta bukti ataupun mukjizat daripada Nabi Saleh untuk mengesahkan bahawa Nabi Saleh adalah Nabi. Maka Nabi Saleh minta kepada Allah, akhirnya Allah jadikan satu unta yang besar, katanya keluar daripada batu, sebagai bukti mukjizat kebenaran Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Nabi Saleh bagi tahu kepada kaum Samud, unta ni ada hari untuk dia minum. Satu hari untuk dia minum, kamu semua tak boleh minum, tak boleh kacau. Dan selain pada hari itu, kamu minumlah. Unta pula tak minum. Itu je arahannya. Bukan tak boleh minum langsung, cuma bergilir dengan unta. Tapi apa mereka lakukan pada unta ni? Ketika mana bangkit ashqaha. Ashqa yang paling celaka. Dia kalau syakiyun, celaka. Syakiyun, orang celaka. Tapi kalau paling, ashqa. Bila sebut wazan ataupun pattern, ahsan, akbar, afdal, itu menunjukkan paling. Ashqa, jadi telah ketika mana bangkit orang yang paling celaka di kalangan kaum Samud. Tak disebut nama. Faqala lahum, lalu telah berkata lahum kepada mereka Rasulullah. Siapa ni? Nabi Saleh alaihissalam. Apa kata Nabi Saleh? Arahannya mudah, ringkas je. Arahannya mudah. Apa dah? Naqatullah, unta Allah. Wasukyaha, dan sukya minumannya. Maksud apa ni? Nabi Saleh bagi arahan pada kaum Samud, okey, unta ni dia ada hari khas untuk dia minum. Jadi hari khas untuk dia minum, kamu jangan minum dan jangan kacau unta dia. Jangan buat apa-apa, jangan buat gangguan. Itu je arahannya. Tapi apa mereka buat kepada unta ni? Fakazzabuhu. Lalu mereka mendustakannya.
Inilah mengotorkan jiwa. Mengotorkan jiwa ialah mengingkari perintah Allah, mengingkari perintah Rasulullah. Lalu kaum Samud mendustakannya, iaitu Nabi Saleh. Lepas tu mereka buat apa? Fa'aqaruha. Lalu mereka menyembelihnya. Fadamdama, lalu dia iaitu Allah membinasakan. Dam-dam makna membinasa atau menghancurkan. Dia bahasa Arab ni bunyi dia bukan semua perkataan lah. Ada sebahagian perkataan bunyi dia menunjukkan maksud. Dam-dam. Dam-dam. Apa? Binasa, hancur. Jadi bila mereka mendustakan Nabi Saleh dan sampai tahap bukan mereka kacau unta saja, tapi aqaruha, mereka sembelih unta. Maka ini Allah nak begitu, akibat jiwa yang kotor. Bila orang tu kotorkan jiwanya, dia bukan habis macam tu je. Kalau kaum Samud, Allah binasa mereka masa kat dunia lagi, sebelum akhirat. Lalu Allah binasakan mereka sebab mereka mengotorkan jiwa dengan mendustakan Nabi Nuh dan menyembelih unta. Alaihim, ke atas mereka, Rabbuhum, oleh Rabbuhum, pencipta mereka. Bizambihim, Allah beritahu, Allah tak zalim. Bila Allah hancurkan semua. Kalau ikut ayat ni, dan ahli tafsir mengatakan, berapa ramai kaum Samud yang Allah hancurkan? Semua sekali. Kecuali yang beriman. Soalan dia, yang sembelih unta ni berapa orang? Yang sembelih unta ni berapa orang? Seorang ni je, Ashqa ni. Allah sebut Ashqa. Yang paling celaka. Seorang je. Tapi bila Allah binasa, Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Dengan sebab dosa mereka, fasawwaha, lalu dia iaitu Allah ratakan. Ratakan apa ni? Kalau qaryah ataupun negeri ni, negeri kaum Samud ni, ada bukit ke apakah, Allah ratakan, maknanya Allah hancurkan semua sekali. Seolah bumi tu jadi rata je. Jadi padang jarak, padang terkukuh. Jadi semua kaum Samud yang tak beriman dihancurkan oleh Allah. Tapi yang sembelih seorang je. Timbul soalan. Kenapa yang sembelih seorang yang kena hukum semua sekali? Itu pengajaran, itu tadabbur tu. Tadabbur. Kalau kita baca tafsir, okey. Seorang yang paling celaka sembelih, kemudian Allah binasakan semua. Habis. Kita dah faham maksud. Tapi sebalik maksud tu apa dia? Kita tanya soalan. Kenapa seorang yang sembelih, tapi Allah hukum semua sekali? Pengajarannya sangat besar. Dan ada kaitan dengan kehidupan kita. Allah nak peringatkan kita. Quran peringatan untuk kita. Bukan untuk yang pertama untuk kita. Bila kita baca Quran, kita kena yakin kita sedang bercakap dengan Allah dan Allah sedang bercakap dengan kita. Bukan dengan orang di luar sana. Jadi Allah nak beritahu, walaupun yang langgar perintah Allah, yang sembelih unta ni seorang, tapi Allah binasakan semua sebab semua tu bersekongkol. Semua tu tak mencegah, semua tu tak melarang. Kadang-kadang dia tak setuju, tapi dia tak cegah pun yang nak sembelih ni. Maka Allah binasakan semua. Berdasarkan ini Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 25 kan. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna
La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kan? Cuba tengok maksud dia. Wattaqu. Allah bagi amaran kepada kita. Takutlah. Takutlah kepada satu fitnah. Ataupun apa-apa fitnah di sini maksud dia musibah. Takutlah kepada apa-apa saja musibah yang bentuk musibah ni apa dia? La tusibanna. Ia tidak akan sama sekali menimpa allazina zalamu, orang-orang yang zalim dari kalangan kamu secara khusus. Maksudnya apa? Musibah ni dia juga akan menimpa orang yang tak zalim. Yang bukan sembelih unta. Dia tak sembelih unta pun. Tapi dia tak cegah orang yang sembelih unta. Dia tengok je. Sebagaimana kisah Bani Israel yang tangkap ikan hari Sabtu. Ada 3 kumpulan. Satu kumpulan menangkap ikan, iaitu langgar perintah Allah. Kumpulan kedua melarang, yang melanggar perintah Allah. Kumpulan ketiga langgar pun tak, larang pun tak. Kemudian akhirnya Allah kata apa? Allah kata kami telah selamatkan satu kumpulan je, iaitu yang mencegah. Dan Allah diam 2 kumpulan ni. Maknanya 2 kumpulan tu tak selamatlah. Bila Allah kata kami selamat kumpulan yang mencegah, makna kumpulan yang langgar dan kumpulan yang tak langgar tapi tak larang juga tak selamat. Ini pengajaran besar ni. Berapa banyak kali, berapa ribu kali kita tengok maksiat, kita tak kata apa-apa. Takut-takut kita telah ditimpa musibah. Ada seorang jumpa ulama, dia kata saya buat maksiat setiap hari, tak ada musibah pun, sihat walafiat. Tak ada gempa bumi, tak ada tsunami, tak ada potong kaki pun. Maka kata ulama ni, bila kamu baca Quran pernah tak menangis? Tak, itulah musibahnya. Bila kamu solat khusyuk tak? Tak khusyuk, itulah musibahnya. Sebenarnya antara musibah yang paling bahaya bukan tsunami, bukan gempa bumi, tapi musibah paling bahaya fawailun lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Celakalah orang yang hatinya keras. Baca Quran seminggu, sebulan, setahun, setitik air mata pun tak menangis. Itu adalah bentuk musibah. Sebab apa? Mungkin kita lihat kemungkaran, kita tak kata apa. Kadang-kadang kemungkaran bukan di luar rumah, bukan di taman, dalam rumah kita. Kita adalah orang yang membiarkan ataupun merelakan maksiat yang berlaku dalam rumah. Maka takutlah fitnah ataupun musibah. Yang Allah kata tidak akan kena pada orang yang zalim sahaja, tapi kena semua. Wallahu a'lam. Satu ayat, last. Wala yakhafu, dan tidak dia takut. Uqbaha akibatnya. Apa maksud ni? Allah dah hancur kaum Samud dan Allah ratakan macam padang jarak pada terkukur. Tak ada seorang pun yang tak beriman selamat. Seorang pun tak ada. Maka hujung Allah kata apa? Allah tak takut pun akibatnya. Maksud apa tu? Kita walaupun kita pemimpin, walaupun kita polis, walaupun kita ada kuasa, bila kita nak tangkap orang, nak penjarakan orang, hati kita rasa takut. Takut apa ni? Takut-takut keluarga dia balas. Takut-takut satu hari kita tak ada kuasa, orang pula ada rasa takut. Walaupun masa tu kita boleh tangkap orang. Maka Allah nak beritahu, aku bukan seperti manusia. Bila aku turun musibah, aku hancurkan semua manusia, aku tak pernah takut pada balasan manusia. Sebab aku Tuhan. Jadi jangan fikir, aku sebagai Tuhan sama seperti kamu. Wallahu a'lam. Hari ini tak ada jawab soalan sebab saya ada kelas. Ada kelas pukul 11.30. Kena bertolak sekarang. Kelas terusnya ialah besok pukul 10.30.